Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan saya Cikgu Azrin SMK Payung Rumput. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar KSSM 335 tahun 2021 untuk yang nak menghadapi SPM tahun 2021 ni supaya lebih tabah semangat untuk kamu belajar secara online. Kita masih lagi dalam keadaan PKP, PDPR, jadi cikgu harap kamu boleh belajar dengan baik, bukan saja geografi, malahan subjek-subjek yang lain sekalipun. Baik, hari ini cikgu akan terangkan apa yang kamu kena belajar dalam geografi KSSM yang baru ini untuk tahun 2021. Jadi siapa yang belum dapat buku teks, kamu boleh tengok buku teks geografi digital yang cikgu akan bagi di bawah ni Telegram, dan juga cikgu harap kamu boleh belajar secara baik bila-bila masa, bukan hari ini saja. Kamu boleh tonton video cikgu ini, like, subscribe dan komen di bawah ini bila-bila masa saja. Baik, Assalamualaikum, dan tengok video seterusnya daripada cikgu. Bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajar tingkatan 5 yang mengambil geografi tahun 2021, saya harap kamu boleh melihat video ini dan kamu boleh mendengar apa penerangan cikgu berkaitan dengan KSSM yang baru diperkenalkan tahun ini, tahun 2021. Jadi kita masih lagi dalam keadaan PKP dan kamu pun masih lagi belajar dalam online PDPR. Jadi juga harap kamu akan boleh melihat buku teks yang baru ini secara digital dahulu sebelum kamu dapat buku teks di sekolah lah. Okey, jadi inilah buku teks yang kamu akan guna untuk tingkatan 5 tahun ini untuk geografi. Okey, juga tanpa membuang masa lagi, cikgu nak terus kepada apa isi kandungan yang terdapat dalam buku teks ini. Okey, baik, dalam buku teks ini ataupun apa yang kamu kena belajar dalam tingkatan 5 geografi tahun ini, kemahiran geografi. Tema untuk kemahiran geografi ada 2 tajuk, iaitu graf berganda, graf garisan berganda, dan catapai. Okey, yang kedua adalah foto. Itu untuk kemahiran geografi. Baik, yang kedua, tema yang kedua adalah geografi fizikal. Kamu akan belajar tentang cuaca, iklim, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Di mana dalam tema ini ada 4 tajuk. Okey, yang pertama adalah fenomena cuaca dan iklim. Bab 4, cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Bab 5, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, dan juga bab 6, pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, ini 4 tajuk dalam tema yang kedua. Tema yang ketiga adalah geografi manusia, iaitu sumber tenaga dan kegiatan manusia, kegiatan ekonomi. Okey, dalam tema ini ada 4 tajuk. 4 tajuk, di mana ada bab 7 adalah sumber tenaga, bab 8 kesan penerokaan dan pengurusan sumber tenaga, bab 9 kegiatan ekonomi utama, dan juga bab 10 kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Jadi inilah 10 tajuk yang kamu kena belajar untuk tahun ini dalam geografi KSSM. Kerja lapangan ini sekarang ni adalah contoh saya. Cikgu tak pasti kamu kena buat ataupun tidak. Kalau nak buat pun boleh, tapi kalau tak buat pun mungkin tiada markah dalam SPM. Setakat inilah, nanti juga akan terangkan lebih lanjut lagi. Tetapi setakat ini 10 tajuk ini yang kamu kena belajar dalam geografi KSSM. Baik, hari ini kita akan belajar bab 1, iaitu dalam kemahiran geografi, graf bawah berganda, graf garisan, dan juga catapai. Ini cikgu nak terangkan, dan secara online kamu akan dikelaki untuk membuat satu graf. Kalau boleh ada kertas graf lagi bagus, kalau tak ada pun buat dalam buku je lah. Okey, sediakan buku kosong satu untuk buku nota geografi untuk kamu menulis. Untuk buku panjang, satu buku nota geografi. Baik,
Okey, kita pergi kepada bab 1, kemahiran geografi, tema 1, iaitu bab 1, graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga cacapan. Cikgu percaya kamu dah kata ada basic lah, ada asas tentang kemahiran geografi ni, bagaimana nak buat graf bar berganda, bagaimana nak buat graf garisan berganda dan juga cacapan. Cikgu percaya kamu dah ada basic ini sebab benda ni kamu dah belajar dulu, tingkatan 3 dulu. Ini dia punya orang kata apa, penerangan dia tentang kemahiran geografi. Dalam tajuk ini kamu hanya belajar 2 bab saja. Dalam tingkatan 5 kamu hanya belajar 2 bab saja, iaitu graf dan cacapan dan juga foto. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1, iaitu graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga cacapan. Di mana dalam tajuk ini ada standard pembelajaran, iaitu objektif pembelajaran yang kamu kena capai adalah ada 4, tetapi hari ini kita belajar 2 saja. Di mana kamu kena yang pertama mengenal pasti graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga cacapan. Dan yang kedua menguraikan kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga cacapan. Yang lagi 2 ni kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Okey, jadi graf bar berganda ini, graf garisan berganda dan cacapan adalah kaedah untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik. Okey, jadi bila kita tengok graf, kita akan nampak menariklah. Pada data-data jadual, kita akan nampak satu bentuk yang menarik kalau kita buat graf. Jadi dalam tajuk ni kita nak belajar bagaimana nak buat graf. Ini contoh-contoh graf dan juga ini cacapan. Baik, apa kegunaannya? Nanti kita akan belajar dan menghasilkan graf bar dan juga graf garisan berganda dan juga cacapan. Okey, kita masuk dulu kepada 1.1, iaitu graf bar berganda. Okey, di mana graf ini adalah persembahan lakaran grafik menunjukkan nilai data dan atau maklumat yang menarik, jelas dan tepat. Okey, terdapat 2 jenis graf bar dan juga graf garisan. Okey, dalam tajuk ini ini yang perkara penting yang kamu kena ada dalam graf bar berganda ni, iaitu yang pertama sekali adalah tajuk. Okey, tajuk. Paksi menegak, iaitu paksi. Okey, ini paksi menegak. Okey, yang bawah ni adalah paksi mendatar dan juga skala. Okey, skala ni juga penting. Cikgu ulang sekali lagi. Dalam graf bar berganda mesti ada tajuk. Dalam SPM memang kena ada tajuk lah. Kalau tak ada tajuk, kosong markah. Okey, untuk pengetahuan kamu dalam SPM, graf, tajuk graf, soalan dia adalah 8 markah. Jadi di mana 2 markah untuk tajuk, yang selebihnya adalah plot dan juga data-data yang terdapat dalam ini betul ataupun salah. Okey, pemeriksa akan tengok plot. Kalau plot kamu betul, insya-Allah kamu akan dapat 6 markah. Jadi rugilah kalau kamu tak buat soalan pilihan, soalan untuk graf. Selalunya soalan graf ni soalan nombor 8 lah untuk format lama. Tapi format baru nanti akan diperkenalkan, cikgu akan terangkan ataupun juga akan beritahu lebih lanjut lah. Baik, kita tengok yang kedua, ciri-ciri graf bar berganda. Okey, tajuk adalah menjelaskan maklumat yang hendak disampaikan. Contoh tajuk di atas ni, jumlah pengeluaran perdagangan di negara X antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Jadi tajuk ini jangan risau sebab tajuk ini memang ada dalam soalan. Kamu hanya salin balik saja dan tulis balik dalam tajuk, dalam kertas graf kamu. Okey, yang kedua adalah skala. Skala pun dia akan bagi tahu apa skala dia. 1 cm mewakili 100 tan, 100,000 tan metri. Ini contoh. Okay, paksi menegak, satu garisan yang dilukis secara menegak ini paksi yang menegak. Okey, paksi mendatar, satu garis yang melintang ataupun mendatar di bawah ini. Okey, petunjuk mesti ada. Bar ketinggian, ni cikgu cakap plot tadi tu. Plot ketinggian bar menunjukkan kuantiti,
atau nilai jadual yang bagi, dan kamu akan dikenaki untuk membuat satu graf bawah berganda. Okey, ini antara lain contoh. Ini graf garisan berganda. Okey, ini kita akan buat dua graf. Selama 1.5 jam kamu belajar ni, kamu akan buat dua graf, iaitu graf bawah berganda dan juga graf garisan berganda. Okey, graf garisan berganda merupakan graf yang terdiri daripada dua atau lebih garisan yang mempunyai maklumat yang berbeza. Titik-titik disambung bagi menunjukkan perbandingan dan perubahan nilai sesuatu data. Okey, sama juga macam graf bawah berganda tadi tu. Dia ada tajuk, fasi menegak, fasi mendatar, skala, dan dia punya plot garisan sahaja yang berbeza. Dia garis. Ingat garisan adalah garis. Kalau bar dia panjang, dia palang. Sama juga ciri-ciri dia pun sama saja dengan graf bar berganda. Okey, di bawah ni adalah catapai. Okey, cuba terangkan sekaligus lah catapai Tapi ini kamu tak perlu belajar lagi lah. Ini catapai kamu pun dah tengok contoh catapai. Okey, ini insyaAllah cikgu akan terangkan lebih lanjut pada minggu hadapan. Baik, ini cikgu nak kamu buat latihan menang kaji yang cikgu akan beri dalam Telegram. Cikgu akan bagi contoh soalan graf bawah berganda dan juga graf garisan berganda. Kalau ada kertas graf, lebih bagus. Tapi kalau tak ada pun, buat dalam kertas kajian ataupun dalam buku nota terus. Okey, setakat itu saja untuk kelas penerangan cikgu untuk dua tajuk ini tentang apa yang kamu dah belajar dalam geografi KSSM tahun 2021, dan cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham boleh tanya di bawah ini, bawah di Telegram, supaya kamu orang kata belajarlah walaupun kita dalam keadaan PKP dan pandemik ni. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum.